Bagi memastikan keselesaan murid, infrastruktur serta fasiliti antara yang perlu diberi perhatian, langkah segera diambil bagi memastikan sekolah luar bandar tidak ketinggalan. Kita juga berharap dari segi infranya, dari segi fasilitinya dan juga dari kemudahan juga mestilah diberi perhatian oleh Jabatan Pendidikan dan juga Kementerian Pendidikan supaya sekolah-sekolah di luar bandar seperti SK Kuala Apas ni tidak tertinggal dari segi pembangunan yang lebih selesa untuk anak-anak yang belajar. Dalam masa sama, beliau yakin kerjasama erat ibu bapa dan pihak sekolah berupaya memastikan perancangan aktiviti dilaksana dengan sebaiknya. Beliau berkata demikian pada kejohanan merentas desa dan gotong royong madani peringkat SK Kuala Apas 2025. Masalah ketidakhadiran murid antara cabaran yang perlu ditangani sebaiknya. Langkah strategik dan kerjasama ibu bapa bersama pengurusan sekolah dijangka meminimumkan permasalahan itu. Ahli Parlimen Batu Sapi Dato' Hairul Firdaus Akbar Han percaya penganjuran program seperti iHadir Sinergi ini akan memastikan pencapaian akademik murid yang cemerlang, sekaligus mengelakkan keciciran dalam kalangan mereka. Program turut menggabungkan penglibatan ibu bapa, guru, komuniti dan PDRM. Platform iHadir menyediakan pelbagai program antaranya bengkel kesedaran, aktiviti motivasi, pemantauan berkala serta pengukuhan jalinan kerjasama antara sekolah dan ibu bapa. Perkara itu dinyatakan beliau ketika merasmikan penangguhan program iHadir Sinergi SK Mawar peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan. Teks ucapan dibaca penyelaras wanita Gabungan Rakyat Sabah Parlimen Batu Sapi, Hasmanuddin. Balai Raya Kampung Beruang Batu 12 Sandakan bakal dibaik pulih. Ini bagi memastikan penduduk dapat terus melaksanakan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Untuk tujuan itu, Pejabat Pusat Khidmat Rakyat Adun Dilantik tampil salur bantuan peralatan. Sumbangan disampaikan Adun Dilantik Datuk Jafari Waliam. Kita akan memberi keselesaan kepada penduduk kampung Sungai Beruang. Begitu senang dengan keadaan yang ada kipas. Kalau ada rezeki, insyaAllah kita akan bagi cat untuk mereka cat sekeliling. Jadi ada program yang diorang akan buat di Balai Raya ini, nampak keadaan yang begitu cantik. Sumbangan dihargai penduduk kampung. Alhamdulillah dia turun Padang melihat kawasan-kawasan kampung Sungai Beruang ini. Dan terima kasih banyak tidak terhingga kerana menyumbang untuk baik pulih Balai Raya kami yang memang sentiasa diguna oleh wanita. Terima kasihlah kepada Datuk telah membeli sumbangan kepada untuk memperbaiki kami punya Balai Raya ini. Berterima kasih kepada Datuk karena sentiasa memandang dan mengambil tahu kepada orang-orang kampung yang memerlukan. Turut disampaikan bantuan bakul makanan kepada 30 ketua isi rumah kurang berkemampuan. Industri minyak dan gas tunjang pertumbuhan ekonomi negeri ini. Justru golongan belia digalak menyertai kerjaya dalam bidang berkenaan. Pembangunan dari segi minyak dan gas ini berada di Pantai Barat. Dan kita sudah mulai bergerak ke utara dan Pantai Timur Sabah. Mungkin dalam beberapa tahun lagi kita akan dapat melihat satu aktiviti oil and gas di Pantai Timur Sabah, perairan Pantai Timur Sabah. Dan ini memberikan suatu peluang dan ruang kepada golongan belia, adik-adik di sekolah sekarang untuk menyediakan diri di dalam bidang STEM, TVET dan sebagainya. Bidang ini juga terbuka kepada individu yang mempunyai kemahiran khusus. Mahu melihat Sabah menjadi antara negeri terbaik di Malaysia menjelang 2030. Itu impian penduduk negeri di bawah Bayu. Ikuti laporan khas Aspirasi Bayu bersama-sama Sahira Samain.
kami perlukan seorang pemimpin yang mempunyai visi dan misi yang jelas untuk pembangunan negeri ini. Pemimpin proaktif sangat kita dambakan untuk mencari jalan penyelesaian tuntas dari permasalahan rakyat. Semoga ekonomi Sabah semakin rancak, semakin meningkat dan memberi peluang banyak pekerjaan dan membuka peluang usahawan seperti saya. Kemampuan Sabah untuk lebih jauh ke hadapan menjelang 2030 boleh dinilai daripada beberapa aspek utama. Ini termasuk pembangunan ekonomi, infrastruktur, kebajikan rakyat, pelaburan dan tadbir urus. Begitu juga dengan kekuatan sektor pelancongan, keusahawanan dan produk tempatan yang mampu menjadikan Sabah antara negeri terbaik di Malaysia. Kita perlu mencari satu pendekatan yang terbaik. Apakah polisi-polisi yang perlu kita perkenalkan untuk kita bantu usahawan-usahawan tempatan ini supaya dia boleh melonjak lebih tinggi. Mungkin juga kita boleh berkolaborasi dengan brand-brand ataupun jenama-jenama yang terkemuka dunia. Sektor-sektor lain juga berpotensi untuk diteroka melalui pelaksanaan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ 2021-2025. Kita mesti melihat bahawa Sabah ini mempunyai banyak potensi yang belum lagi diteroka. Pada saya dia sangat realistik. Misalnya melalui Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya, apa istimewanya? Dia dalam Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya itu adalah merupakan satu pelan dan impian inspirasi yang menyeluruh. Di bawah SMJ, Sabah menunjukkan peningkatan ekonomi yang meyakinkan. Gabungan dasar progresif dan pengurusan berhema ini menjadi pemacu utama menjadikan Sabah sebagai antara 5 negeri terbaik di Malaysia menjelang 2030. Banyak lagi peluang pekerjaan untuk belia, golongan-golongan belia bagi mengurangkan kes-kes pengangguran di Sabah inilah. Saya berharap pendidikan ditambah baik, terutamanya di luar bandar lah, sebab kita tahu di luar bandar ni akses kepada pendidikan ini sangat kurang, terutamanya di pedalaman. Sabah pernah dilihat sebagai negeri di belakang dari aspek ekonomi, kemudahan dan pendapatan rakyat. Tetapi kini dengan hala tuju jelas dan komitmen menyeluruh, Sabah sedang bersedia menjadi antara negeri terbaik di Malaysia menjelang 2030. Sahira Samain, RTM. 1,500 kanak-kanak di seluruh negeri ini berpeluang menyertai simulasi Haji Cilik 8.0. Penganjuran program memberi pendedahan awal kepada kumpulan sasar mengenai ibadah haji. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram yang mewakili Ketua Menteri telah merasmikan program yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Penganjurannya disifatkan platform integrasi sistem pendidikan formal dan penghayatan agama dalam bentuk praktikal. Program turut mendapat kerjasama antara komuniti, institusi pendidikan dan agensi kerajaan dan sedia diperluas ke seluruh daerah dan kawasan di negeri ini agar kumpulan sasar dapat merasai pengalaman tanpa mengira latar belakang. Program Cak Nasihat dan Derma Darah Persatuan Hainan Beaufort terus mendapat sambutan menggalakkan. Penganjuran ini kali ketiga ini mendapat kerjasama tabung darah Hospital Beaufort, Hospital Kuala Penyu dan Hospital Papar. Berlangsung di gelanggang bola keranjang Tadika Kong Min Beaufort, 144 beg darah berjaya dikumpulkan untuk pesakit-pesakit thalassemia. Pengerusi Persatuan Phuket Chu memberitahu pengunjung turut berpeluang menjalani ujian saringan kesihatan di kaunter-kaunter yang disediakan. Turut diadakan program inisiatif saringan kesihatan kebangsaan NHSI, juga pameran serta saringan yang disediakan unit fisioterapi. Setakat ini sahaja Berita Pagi Sabah. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Bu Mawin di Kuching. Malaysia Madani, rakyat disantuni.